Okey, skrin boleh nampak skrin? Boleh nampak skrin tak? Nampak. Nampak Okey, kita bincang dulu latihan minggu lepas. Dah buat belum? Dah buat ke belum? Dah. Dah boleh buat ke? Boleh ke tak boleh? Tak boleh, tak faham. Okey, kalau tengok contoh sebenarnya boleh sebenarnya. Okey, saya tunjukkan macam mana nak cari jawapan. Warna apa ya? Warna biru lah. Okey, soalan nombor 1 buat C dengan D kan? Tentukan sama ada matriks songsang wujud. Jika wujud, hitung matriks songsang. So macam mana nak cari, nak tahu matriks songsang wujud ke tak wujud? Apa cara dia? Apa cara nak tentukan sama ada wujudnya matriks songsang atau tidak? Darabkan Darabkan? Darabkan macam mana? darabkan jap. Jadi Nombor tu dengan 1001 tu. Oh, bukan? AD tolak BC. Betul. Okey, kita guna cara AD tolak BC. Okey, yang ini A, yang ini B, yang ini C, yang ini D. So kita ambil A darab D tolak B darab C. So kalau C, okay, A darab B adalah negatif 2 darab negatif 9, akan dapat 18. Tolakkan dengan BC, BC 5 darab 3, 15. Okey, ini sama dengan 3. Okey, kalau tak sama dengan kosong, maksudnya? Apa maksudnya kalau AD tolak BC tak sama dengan kosong, ada nilai? Wujud ke tak wujud? Tak. Wujud. Wujud. Okey, kalau tak sama dengan kosong, maksudnya dia wujud. Wujudnya matrik songsang. Okey, kalau sama dengan kosong, tak wujud matrik songsang. Okey, sama juga dengan D. Kiralah A darab D tolak B darab C. A darab D ialah 4 kali 1 jadi 4. Tolakkan dengan B darab C, 2 kali 2 jadi 4. So sama dengan kosong. Kalau sama dengan kosong maksudnya? Tak wujud. Tidak wujud matrik songsang. Okey, itu je nak tahu wujud tak wujud. AD tolak BC. Sama dengan kosong tak wujud. Kalau tak sama dengan kosong dia wujud. Okey, nombor 2 yang ini memang wujud matrik songsang. Disuruh hitung matrik songsang. So macam mana nak guna? Macam mana nak cari? Apa formula dia? Formula tak ingat sebenarnya dalam formula soalan tu ada dia bagi formula. So apa formula dia? Macam mana nak tentukan matrik songsang dia? AD darab BC. 1 per AD tolak BC. Kemudian awak terbalikkan dia punya ni. A dengan D terbalikkan. Okay, dia akan jadi D per A. Yang B dengan C kena letak negatif. Okay, ini negatif C, ini negatif B. Darab aja. Okay, kalau contoh C ni. Okay, 1 per A darab D, 4 kali 2 jadi 8. Tolakkan dengan negatif 2 darab negatif 3 jadi 6. Kemudian. Sekejap Okey, lepas tu terbalikkan A dengan D. Okey, 4 dengan 2 tukar tempat, dia akan jadi 2, 4. Okey, B dengan C,
darabkan dengan negatif lah. Kalau negatif 3 dia akan jadi 3. Negatif 2 akan jadi 2. Okey, darabkan sahaja. Selesaikan yang ni dulu. Awak akan dapat 1/2. Okey, 2, 3, 2, 4. Okey, yang luar ni darabkan dengan semua dekat dalam. Okey, 1/2 darab 2 awak dapat 1. Yang ni pun dapat 1. 1/2 darab 3 awak akan dapat 3/2. 4 bahagi 2 dapat 2. So ini jawapan. Ya. Okey, yang ini nak tukar kepada perpuluhan pun boleh. Okey, dapat 1.5. Okey, D. Cikgu, Ya. kan A darab D, B darab C kan? Aha. Kenapa B tu cikgu tak tukar? Saya tak tukar sekejap . B saya tak tukar. Kenapa saya tak tukar? A darab D tolak B darab C. Negatif 3 darab negatif 2 dapat 6. Kau cikgu tukar tempat dia. Ya, tukar B dengan C tak payah tukar. Kita hanya letak negatif je. Oh, Kalau negatif dia akan hilang. A dengan D je yang kita tukar. Okey, yang tukar tempat hanya A dengan D. B dengan C tak tukar tempat. Letak negatif je. Okey, boleh Okey, D. 1/AD tolak BC jadi berapa? AD dia berapa? A darab D. Berapa A darab D? Itu soalan D ni. A darab D. Negatif 2 darab 7 jadi berapa? Negatif 14. Negatif 14. Okey, tolakkan dengan B darab C kan jadi? Negatif 10. Okey, negatif 10. Negatif dengan negatif sini akan jadi tambah. Okey, jadi tambah 10 lah. Okey, yang sebelah sini pula. Yang pertama ni akan jadi apa? 7. 7. Itu yang bawah ni akan jadi negatif 2. Okey, AD tukar tempat. Yang negatif 5 akan jadi? 5. 5. 2 akan jadi? Negatif 2. Negatif 2. Okey, selesaikan. Yang ini awak akan dapat negatif 1/4. Okey, darabkan dengan dalam ini semua. Jadi dia akan jadi negatif 7/4. Yang ini akan jadi 1/2. Yang ini akan jadi negatif 5/4. Yang bawah ni akan jadi 1/2. So ini jawapan dia. Okey, ada soalan untuk nombor 2? Ada tak ada? tak ada. Tak ada. Okey, kita terus pergi daripada nombor 3. Okey, kalau ikut contoh yang saya bagi sebelum ni, dalam buku teks tu, awak boleh jawablah soalan ni. Okey, nombor 3, matrik G tidak mempunyai matrik songsang. Okey, cari nilai P jika matrik G tidak mempunyai matrik songsang. Maksudnya apa? Kalau tidak mempunyai matrik songsang, kita nak guna yang mana? Nak cari nilai P. AD tolak BC ya cikgu. Betul. Okey, AD tolak BC. Okey, jadinya kita kiralah yang A ni. Okey, nombor 3A. AD tolak BC dia mesti sama dengan kosong sebab dia tak wujud matrik songsang. So mesti sama dengan kosong. So A darab D ialah 2P. Tolak dengan B darab C, 3 kali 1 ialah 3. So sama dengan kosong. So awak akan dapat 2P, 3 bagi belakang akan jadi 3. So P sama dengan 3/2. Okey, itu adalah untuk A. Untuk B pula wujudnya matrik songsang. Okey, matrik songsang adalah ini. So cari nilai P. Jadi nak guna yang mana?
Kita nak guna yang mana? Okey, guna formula matriks songsang lah. Okey, guna formula matriks songsang 1 per AD tolak BC, terbalikkan dia. Okey, AD adalah 2P tolak BC adalah 3, terbalikkan dia P 2 negatif 3 negatif 1. Sama dengan jawapan ini. Okey, 4 per 5 negatif 1 per 5 negatif 3 per 5 2 per 5. Okey, selesaikan yang ini dulu, awak akan dapat P per 2P tolak 3. Yang ini pula darabkan negatif 1, so dia akan jadi negatif. Negatif 1 per 2P tambah 3. Okey, yang ni tadi tambah sebab sini negatif. Negatif akan jadi tambah. Okey, yang bawah akan jadi, tak payah kira semua pun tak apa sebenarnya. Kita ambil satu je cukup. Okey, tak payah susah ambil banyak-banyak. Nanti saya padam balik. Kita ambil satu je cukup. Okay, saya padam ni. Okay, kita ambil yang P ni je. Yang pertama ni pun boleh je. Okay, P per 2P tolak 3 sebenarnya sama dengan 4 per 5. Okay, ambil yang first ni je. Sama dengan ini. So, kiralah berapa dapat P. Okay, darab silang lah. Awak akan dapat 5P sama dengan 8P tolak 12. Saya pindahkan 8P. Yang ini saya pindah sebelah sini supaya senang awak nampak. Okay, jadi saya tukar tempat. 8P tolak 5P sama dengan 12. Faham yang ni So 3P sama dengan 12. So P sama dengan 12 bagi 3. Awak akan dapat 4. Okay, itu jawapan nombor 3. Okay, tak perlu darab semua. Ada soalan untuk soalan nombor 3? Cikgu, Ya. yang 3A tu kan jawapan akhir dia P 3 per 2. Kenapa dia tak bagi terus? Tak bagi terus maksudnya? 3 tu tak bagi dengan 2. Kan dah... Nak bagi boleh, tak nak bagi pun tak apa. Oh, okey cikgu. Okey. 3 per 2 kalau bagi awak dapat 1.5. So mana-mana boleh. Okey. Oh, faham cikgu. Okey, ada lagi soalan untuk nombor 3? Okey, tak ada. Kita pergi nombor 4. Okey, nombor 4. Diberi ini sama dengan ini dan metrik P peringkat 2 kali 2. Hitungkan metrik P. Maksudnya P itu adalah metrik songsang. Jadi apa yang perlu awak buat macam contoh berapa Contoh ni 2.2F. Okey, macam contoh berapa? Contoh 26. Okey, kita hanya cari matriks songsang untuk yang ini. Jadi P sama dengan 1 per AD tolak BC. Okey, 4 kali 1, 4. Tolakkan dengan 1 per 2 darab 10, awak akan dapat 5. Okey, terbalikkan dia 1 dengan 4. Yang lain letak negatif. Okey, so kiralah.
Yang ni akan dapat 1/-1, so akan dapat -1 kat sini. Okey, jawapan akhirnya akan jadi -1, 1/2, 10, -4. So P adalah ini. Boleh tak ni? Okey, habis latihan. Ada soalan untuk latihan? Ada tak ada soalan? Tak faham tanya Tak ada soalan. Tak ada soalan cikgu. Okey, kita teruskan. Kepada dua perkara lah sebelum terakhir. Okey, bagaimana menggunakan kaedah matriks untuk menyelesaikan persamaan linear serentak. Okey, tahu tak persamaan linear serentak ni macam mana? Dah lupa dah? Okey, ini adalah persamaan linear serentak. Okey, kita nak cari X dengan Y. Kalau sebelum ni awak belajar, kita guna kaedah. Kaedah apa nak cari X dengan Y? Lupa dah? Sebelum ni kamu guna kaedah penggantian. Ataupun awak dah belajar nak cari X dengan Y guna kaedah. Apa lagi satu? Ingat lagi tak? Form 3 belajar ni. Penghapusan cikgu. Betul, penghapusan. Okey, dulu kamu belajar guna kaedah ini, kaedah penggantian atau kaedah penghapusan. So ada lagi satu lagi cara nak selesaikan persamaan linear serentak ialah kita buat kaedah matriks. Okey, kita boleh cari X dengan Y menggunakan kaedah matriks. Okey, ini katalah ini persamaan pertama kan, ini persamaan yang kedua. So kita boleh dah dapat persamaan linear serentak, kita tukar kepada bentuk matriks. A, B, C, D ni kita buat satu kurungan. X dengan Y ni jadikan dia satu kurungan. Dan jawapan yang belakang tu jadi PQ. Okay, dengan keadaan A, B, C, D, P dan Q ialah pemalar, manakala X dan Y ialah pemboleh ubah. Okay. Okay, lepas tu kita dapatlah ini adalah A, ini adalah X, ini adalah matrik B. So ini dapat bentuk dia lah. Matrik A darab matrik X dapat matrik B. Ini adalah bentuk dia. Okey, yang ini kita nak cari X sahaja. Kita terapkan dengan matrik songsang untuk A ni. Okey, kalau tak faham tak apa, abaikan. Kita ambil yang ini terus. Kita nak pindahkan A ke sebelah sini, dia akan jadi matrik songsang lah. So X sama dengan matrik songsang A darab dengan B. Okey, ini yang akhir dia yang kena tahu lah. Daripada ini kepada ini. So matrik songsang matrik X ialah XY, matrik songsang A ialah 1/AD tolak BC, yang A ni terbalikkan, negatif C, negatif B, darabkan dengan PQ. So itu je cara dia. Okay, kita tengok contoh macam mana nak buat. Okay, tuliskan persamaan linear serentak di bawah dalam bentuk matrik. Okay, senang je. Okay, bentukkan matrik A ialah ambil nombor ni je. 3, 4, 5 dengan negatif 6. Ini matrik A. Kemudian darabkan dengan matrik X. Matrik X ialah pemboleh ubah X dengan Y. Sama dengan matrik B. Matrik B adalah nombor ni lah. 12, 7. Okey, dapat dah ini. Ini basic asas lah nak tukarkan persamaan serentak ini kepada bentuk matriks. Okey. Dapat ni macam ni lah, sama je lah. Okey, ni tak selesaikan lagi Yang contoh yang seterusnya dia diselesaikan. Okey, contoh 28, selesaikan persamaan linear serentak di bawah dengan menggunakan kaedah matriks. Okey. Nak selesaikan, kita tahu tadi, saya tunjuk dulu sebelum saya tunjuk contoh penyelesaian dia. Buat dia punya bentuk matrik dulu. Sini awak akan dapat berapa sini? X sama dengan berapa? Yang sini apa nombor kat sini? 1.
Okay, 1. Yang belakang ni akan jadi negatif 2, 3, negatif 4. Okay. XY, darabkan dengan XY sama dengan 1, 4. Okay, kita nak cari XY. Yang tadi kan, bila kita dah buat tadi AX sama dengan B, kita nak cari X. Maksudnya A pergi belakang, dia akan jadi matriks songsang A darab B. Okay, so kita nak cari XY sahaja. Jadinya matriks A ni pindah ke belakang. Nak cari matriks songsang, kita kena kira formula inilah. 1 per AD tolak BC. A darab D maksudnya negatif 4. Darab 1 negatif 4. Tolakkan dengan BC. 3 darab 2 negatif 6. Negatif-negatif jadi positif. So tambah 6. Okay, nombor ni tukar terbalikkan. Negatif 4 dengan 1 tukar tempat. 3 letak negatif. Negatif 2 hilang negatif. Okay, darabkan dengan B. 1, 4. Okay, selesaikan yang ni dulu. Awak akan dapat 1 per 2. Okay, negatif 4 tambah 6 jadi 2. Okay, yang lain salin dulu. Okay, darabkan 1 per 2 dengan yang dalam dulu. So, negatif 4 darab 1 per 2, awak akan dapat negatif 2. 2 darab 1 per 2 dapat 1. 1 per 2 darab negatif 3 dapat negatif 3 per 2. 1 per 2 darab 1, 1 per 2. Okay, 1, 4. Okay, baru darabkan 2 matriks ni. So, negatif 2 darab 1 tambahkan dengan 1 darab 4. Baris darab lajur. Okay, negatif 2 darab 1 awak dapat negatif 2. Tambahkan dengan 1 darab 4 jadi 4. Yang bawah pun sama, negatif 3 per 2 darab 1 jadi negatif 3 per 2. Tambahkan dengan 1 per 2 darab 4 jadi 2. Okay, selesaikan. Negatif 2 tambah 4 akan jadi 2. Negatif 3 per 2 tambah 2 berapa Negatif 3 per 2 tambah 2. Berapa dapat? 1 per 2. 1 per 2. Okay. X sama dengan 2. Y sama dengan 1 per 2. Okay. X atas, Y bawah. So itu cara dia. Selain pada guna kaedah pergantian dan juga kaedah penghapusan, kita guna kaedah matriks. Okay, boleh faham? Okay, sama je ni. Pindahkan menjadi matriks songsang. Darabkan 1 per 4. Dapatlah ini. Oh, yang ini dia darab ni dulu. Baru darab dengan ini. So, mana-mana sama je. Okay, boleh? Kita tengok contoh lagi. Oh, tak ada contoh dah. Okay, latihkan diri 3.2G. Yang soalan 1 ni senang. Tuliskan persamaan linear serentak. Tulis sahaja, bukan selesaikan. Bila kata tulis, macam yang tadilah. So, kalau A ni, awak tak nampak, susun dulu. X tolak Y sama dengan 7. X tambah 3Y sama dengan 5. Bila dia kata tuliskan persamaan linear serentak, okay, hanya tukarkan dia kepada bentuk metrik. Dalam bentuk metrik So ini awak akan dapat 1, 1, negatif 1, 3. XY sama dengan 7, 5. Itu je. Okay, sebab dia suruh tulis je. So ini adalah bentuk matriks. Boleh? Boleh. Okay, kalau B jadi apa? Tak nampak, susun dulu. 5X tambah 2Y sama dengan negatif 14. So kalau tukar kepada bentuk metrik, dia akan jadi 3, 3,
Bawah? 1. Okey, sebelah 1. Bawah? 5. Lima. 2. 2. Okey, tutup. Lepas tu darabkan dengan X, Y. XY sama dengan 0, -14. 0 negatif 14. Okey. Betul tu, senang aja kan, tak susah pun. Okey, kalau kita ambil, saya ambil C. Okey, C apa jawapan C? Kalau tak nampak, susun dulu atas bawah. Okey, so dia akan jadi berapa kat sini? 7. 7. Sebelah 2. 2, bawah 2. 2, sebelah 1. ada tolak Bila tolak maksudnya negatif. -1. Okey. So XY sama dengan 11. -10. -2. Okey, kalau kita ada 2X tambah Y tambah 4 sama dengan 0. Lagi 1 Y tolak 3X sama dengan 11. Okey, macam mana nak buat ni? Okey, kalau jumpa masalah macam ni, kita susun supaya jadi bentuk macam ni lah. Bentuk yang macam B ni. Mana pen saya ni hilang. Okey. Okey, so yang ini dia akan jadi 2X tambah Y. 4 pergi belakang akan jadi sama dengan negatif 4. Okey, yang ini pula X itu kita pindahkan ke depan, Y ke belakang. So dia akan jadi negatif 3X tambah Y sama dengan 11. Dah dapat bentuk ini baru kita boleh bentuk matriks dia. So 2, 1, negatif 3, 1, XY sama dengan negatif 4, 11. Okay, so last kali F. Yang 3 ni awak buat. D, F, H ni awak buat kat rumah dalam buku. So G, soalan G, 2X sama dengan 5Y. Lagi 1 dia bagi X per 5 tambah 2Y sama dengan 3. So macam mana nak bentuk matriks? Apa benda yang kena buat dulu? Boleh bentuk matriks terus ke? Susun dulu cikgu. Okey, susun. Yang atasnya akan jadi apa? 2x tolak 5y sama dengan 0. Okey, 2x tolak 5y. Yang 5y pergi depan akan tinggal 0. Yang bawah? X per 5 tambah 2y sama dengan 3. Okey, yang bawah tak perlu tukar sebab memang dah bentuk dia. Okey, so kita bentukkan matriks. Dia akan jadi 2, negatif 5. Yang ini apa? Yang bawah akan jadi apa? X per 5. 1 per 5. 1 per 5. X tak ada. Okey, dengan 2. Okey, X kita letak kat belakang ni. X dengan Y dekat belakang. So sama dengan 0, 3. Okey. Awak dapat bentuk ni sebenarnya satu markah ni. Ini sebenarnya satu markah. Okey, selesaikan lain. Okey, nombor 2. Dalam satu pertandingan catur, jumlah peserta ialah 100 orang. Bilangan peserta lelaki iaitu X ialah 14 orang kurang daripada 2 kali bilangan peserta perempuan Y. Tuliskan persamaan linear serentak mewakili maklumat atas dalam bentuk matrik. Macam mana nak bentuk dulu? Soalan nombor 2 ni mula-mula awak kena bentukkan persamaan linear serentak dulu. Okey. Macam mana nak buat ni?
Dalam satu pertandingan catur, jumlah peserta ialah 100 orang. Bilangan peserta lelaki ialah X ialah 14 orang kurang daripada 2 kali bilangan peserta Y. Okey, katalah X ialah lelaki, Y ialah perempuan. So yang pertama kita boleh buat X tambah Y sama dengan 100. Faham Sebab bilangan peserta lelaki campur bilangan peserta perempuan, kita ada 100 orang. So X lelaki, Y perempuan ada 100. Ini persamaan yang pertama. Okey, persamaan yang kedua, bilangan peserta lelaki ialah 14 orang kurang dari bilangan peserta, 2 kali bilangan peserta perempuan. Okey, 2 kali bilangan peserta perempuan maksudnya apa? Maksudnya apa ni? Tak faham. Cikgu. Ya? 2Y cikgu. 2Y betul. Okey, maksudnya bilangan peserta lelaki ialah X. X sama dengan 14 orang kurang daripada 2Y. Okey. Jadi kita boleh bentuk matrik dah ke? Cikgu, Ya. kalau buat 14X tolak 2Y sama dengan 100 tak boleh 14X tak boleh, jadi 14 kali ganda pula. Oh, faham. Okay. Okey, sebab dia kata 14 orang kurang. Dia 14 orang kurang, maksudnya 14 tu kena tolak daripada bilangan peserta perempuan. So yang ni dah bentuk dia, yang ini belum. So kita tukarkan dia akan jadi X tambah 2Y. X tambah 2Y ke? Oh, saya terbalik. Salah ni. Bukan 14 tolak 2Y tapi 2Y tolak 14. Saya padam. 14 orang kurang dari bilangan 2 kali peserta perempuan. Maksudnya 2Y tolak 14. Jadi kita nak cari dia punya ni X 2Y pergi depan jadi tolak 2Y sama dengan negatif 14. Okey, kita ada dua lah. Yang ini satu, yang ini satu. So kita boleh buat dia punya matrik dia. So 1, 1, 1, negatif 2. Darab X darab Y sama dengan 100 negatif 14. Okey. Itu je sebab dia suruh tuliskan sahaja. Kalau kita selesaikan lain. Okey, ini tulis sahaja. 1 markah dapat kat sini. Okey, kalau yang ini. Okey, awak nak buat yang mana ni? Nak buat ACEG ke atau BDFH? Yang awak nak buat dalam buku. Sama je kan? Saya tunjuk ACEG, yang ini buat dalam buku BDFH. Okey, nombor 3A ni soalan dia selesaikan. Selesaikan maksudnya kita kena cari X apa, Y apa. So kalau A. Okey, X tolak 2Y. Okey, dia kata guna kaedah matriks. Kalau dia cakap selesaikan sahaja persamaan serentak, tak cakap guna kaedah mana, guna apa-apa kaedah pun boleh. Okey, kalau dia kata guna kaedah matriks, kamu guna kaedah matriks. Okey, kalau dia tak cakap guna mana-mana pun boleh. Okey, bentukkan matriks, awak akan dapat 1, 2, negatif 2, negatif 3. Darab X dengan Y sama dengan 5, 10. Okey, kita nak cari X dengan Y, jadi A ni akan jadi matriks songsang, pindahkan ke depan. So, XY sama dengan matriks songsang 1 per 1 darab negatif 3 jadi negatif 3 tolakkan dengan negatif 2 darab 2 jadi negatif 4.
Negatif-negatif jadi positif, jadi tambah 4. Terbalikkan 1 dengan 3 ni. Negatif 3, 1. 2 ni jadi negatif 2. Yang negatif 2 ni akan jadi 2. Okey, darabkan dengan 5, 10. Okey, awak nak darab dulu sini boleh ataupun nak darab sini dulu pun boleh. Mana-mana je. Okey, katalah saya darab yang dalam ni So yang ini akan jadi negatif 1. So 1 je lah. 1, 3 tambah 4 jadi 1. 1 per 1 ialah 1. Okey, 1 negatif 3 darab 5 negatif 15. Tambahkan 2 darab 10 akan jadi 20. Negatif 2 darab 5 negatif 10. Tambahkan dengan 10. So akan dapat 5, 0. Okey, jadi X sama dengan 5, Y sama dengan 0. Boleh? Faham Okey, B pula. 2X tolak Y sama dengan 8. X tambah Y sama dengan 1. Bentukkan matrik dulu. 2, 1, negatif 1, 1. X, Y. 8, 1. So kita nak cari X, Y. Okey, yang ini akan jadi matrik songsang. 1 per 2 kali 1, 2. Tolakkan dengan 1 kali negatif 1, negatif 1. Negatif-negatif jadi positif 1. Okey, terbalikkan 1 dengan 2. 1 yang ini jadi negatif. 1 atas jadi positif. Okey, darabkan dengan 8, 1. So ini awak akan dapat 1 per 3. Yang ini boleh darab terus. 1 kali 8, 8. Campur dengan 1. Negatif 1 kali 8 jadi negatif 8. Campur dengan 2 kali 1, 2. So awak akan dapat 1 per 3 darab 9 dengan negatif 6. Okey, darabkan dengan 1 per 3. 1 per 3 darab 9 akan jadi 3. 1 per 3 darab negatif 6 akan jadi negatif 2. So awak akan dapat X sama dengan 3, Y sama dengan negatif 2. Boleh faham ni? Ini cara nak selesaikan persamaan linear serentak guna kaedah matriks. Okey, pastikan bentuk dia macam ini. Okey, kalau soalan E ni, okey, yang pertama sudah bentuk persamaan linear serentak ni, tapi yang kedua ni belum. Jadi kita pindahkan negatif 6 pergi depan. So dia akan jadi 6X tambah 2Y sama dengan 9. Okey, baru boleh bentuk matriks. 4, 6, 3, 2 darab XY sama dengan 11, 9. Okey, kita nak cari XY. Okey, yang ini akan jadi matriks songsang, akan jadi 1 per AD 4 kali 2 jadi 8. Tolak dengan BC 6 kali 3 jadi negatif 18. Tolak 18 lah. Bukan negatif 18, tolak 18. Terbalikkan nombor ini. Yang ini letak negatif. Yang 3 pun letak negatif. Darab 11, 9. Okey, so ini awak akan dapat 1 per negatif 10. Okey, saya darabkan yang ini dengan yang ini. So dapat 2 kali 11, 22. Tolak dengan 3 kali 9, 27. Negatif 6 darab 11, negatif 66. Tambah 4 kali 9, 36. So awak akan dapat negatif 1 per 10
Darabkan dengan 22 tolak 27 berapa? Negatif 5. Negatif 6 campur 36. Berapa? Negatif 30. Negatif 30. Okey, darabkan dengan negatif 1/10. Okey, awak akan dapat berapa? Negatif 1/10 darab negatif 5, awak akan dapat 5/10. 5/10 akan jadi 1/2. Okey, kemudian negatif 1/10 darab negatif 30, awak akan dapat 3. Okey, jadi awak akan dapat X sama dengan 1/2, Y sama dengan 3. Okey, itu jawapan untuk E. Okey, last sekali untuk saya akan tunjuk yang soalan G. Okey, G dia tak bagi XY, dia bagi PQ. Okey, ini dah bentuk persamaan linear, yang ini belum bentuk persamaan linear, so tukarkan. So ini awak akan dapat P/2 tolak Q sama dengan negatif 3. Faham Saya tukar tempat 3 dengan Q ni. 3 pergi belakang jadi negatif 3. Q pergi depan akan jadi negatif Q. So jadi yang asal yang pertama ni tak ada masalah. Yang kedua dia akan jadi P/2 tolak Q sama dengan negatif 3. Okey, bentukkan matrik 1, 1/2, 3, negatif 1. Yang ini bukan XY lagi lah. Ini akan jadi PQ. Okey, sebab pun boleh ubah dia P dan Q. Sama dengan 4, negatif 3. Okey, jadi nak cari PQ. Yang ini akan jadi matrik songsang. So 1 per negatif 1 tolak 3/2. Okey, kemudian terbalikkan 1 dengan negatif 1. Yang ini akan jadi negatif 1/2. 3 akan jadi negatif 3. Darabkan dengan 4 negatif 3. Okey, ini akan jadi berapa? Negatif 1 per berapa? Negatif 1 tolak 3/2. Berapa? Berapa jawapan dia? Negatif 5/2 cikgu. Negatif 5/2. 2. Okey, di sini bawah ni akan jadi negatif 5/2. Kalau negatif 5/2, kalau kita tukarkan akan jadi negatif 1/5/2. Kalau kita tukarkan dia jadi satu pecahan je, dia akan jadi apa? Sama dengan berapa? Tahu tak? Dia akan jadi negatif 2/5. 2 ni bawa naik atas. Okey, so saya padamkan yang ini. Okey, sebab dia bentuk dia macam ni, so kita tukarkan dia. 2 naik atas, so dia akan jadi negatif 2/5. Okey, darabkan negatif 1 darab 4, negatif 4 tambah dengan negatif 3 darab 3. Negatif 3 ia akan jadi 9. Negatif 1/2 darab 4 akan jadi negatif 2. Tolakkan dengan 1 darab negatif 3 akan jadi 3. Okey, so sini negatif 2/5. Ini dah dapat
5, ini dapat negatif 5. So negatif 25 darab 5 akan dapat negatif 2. Negatif 25 darab negatif 5 akan jadi, ini berapa nanti 5? Menjadi 2. Okey, jawapan dia. Okey, oleh sebab itu P sama dengan negatif 2, Q sama dengan 2. Okey, sama juga, ini 4 markah juga. Kalau persamaan linear serentak sebelum ni pun 4 markah, yang ini pun 4 markah. Okey, markah dia dekat mana saya tak pasti. Tapi dekat sini 1. Sini 1, sini 1, satu lagi jalan kerja. Okey, so 4 markah. Ada soalan? Boleh? Kalau selalu buat latihan ni, boleh ingatlah sebenarnya senang aja, tak susah pun. Kalau dah pukul 10. Okey, ada lagi satu Yang terakhir untuk hari ini ialah penyelesaian masalah. Okey, bagaimana menyelesaikan masalah yang melibatkan metrik. Okey, soalan penyelesaian masalah ni soalan yang banyak ayat lah. So yang pertama, tulis dulu persamaan linear dia dalam bentuk AX tambah BY sama dengan P dengan CX tambah DY sama dengan Q. Lepas tu tulis persamaan linear serentak dalam bentuk metrik, selesaikan. Okey, sama je. Yang penting dapat bentuk persamaan linear tu. Contoh 29. Okey, saya membeli 2 keping tiket kanak-kanak dan sekeping tiket dewasa dengan bayar RM32. Yang seorang lagi pula membeli 5 keping tiket kanak-kanak dan 3 keping tiket dewasa, bayaran RM88. Okey, berdasarkan perbualan di atas, berapakah harga sekeping tiket kanak-kanak dan dewasa? So yang ini awak kena bentuk persamaan linear dulu. Okey, kalau tak dapat bentuk persamaan linear, metrik pun tak akan ada masalah lah. Okey, katalah tiket kanak-kanak adalah X. Okey, X tiket kanak-kanak. Okey, Y adalah tiket dewasa. Okey, jadi orang yang pertama ni dia membeli 2 keping tiket kanak-kanak. Okey, harga tak tahu. So harga dia X lah. So katalah 2X dan sekeping tiket dewasa. Tiket dewasa adalah Y. Harga dia 32. Ini untuk orang pertama. Orang yang kedua pula dia beli 5 tiket kanak-kanak. So 5X. Tambahkan dengan 3 keping tiket dewasa. So 3Y. Sama dengan 88. Okey, dah dapat bentuk persamaan linear. Kalau soalan penyelesaian masalah, awak dapat bentuk ini 1 markah. Okey, nak cari harga tiket sekeping tiket, barulah kita buat bentuk metrik. Okey, 2, 5, 1, 3 darab X dengan Y sama dengan 32, 88. So, selesaikanlah. So, X dengan Y sama dengan 1/2 kali 3, 6. Tolak BC, 1 kali 5, 5. Terbalikkan 3 dengan 2, so 3 ke atas, 2 kat bawah. Yang B dengan C letak negatif. Negatif 5, negatif 1. Darabkan dengan 32, 88. So awak akan dapat ini 6 untuk 5, 1, 1. 1 bagi 1 ialah 1. Okey, kita darabkan yang ini. Dia akan jadi 3 kali 32 akan jadi 96 Okey, 96 tolak 88. Yang bawah pula negatif 5 darab 32. Berapa dapat? Negatif berapa? 5 darab 32 berapa? Ada yang kira tak? Negatif 160.
Negatif 160. Tambah 288 berapa? Satu tujuh enam. 176. 76. Okey, sebab 1 ni tak payah darab dah. So 96/88 berapa 96/88 8 8, 160 tambah 176. Negatif 160 tambah 176. Berapa 16 16. Okey, so dapat adalah harga tiket. So harga tiket untuk kanak-kanak adalah RM8. Harga tiket untuk dewasa adalah RM16. Okey. Okey, yang penting awak dapat yang pertama ni, yang bawah tak ada masalah. Okey, yang pertama tu paling penting. Okey, satu lagi contoh untuk bentuk jadual. Okey, syarikat komunikasi era baru menghasilkan dua model kamera, iaitu kamera K dan kamera L. Setiap kamera yang dihasilkan perlu melalui dua bahagian, iaitu bahagian pemasangan dan juga bahagian pembungkusan. Okey, jadual di atas menunjukkan masa pemasangan dan pembungkusan bagi setiap jenis kamera. Diberi bahawa pemasangan beroperasi selama 12 jam sehari. Okey, pemasangan ni clue dia. Bahagian pemasangan beroperasi selama 12 jam sehari. Okey, bahagian pembungkusan pula beroperasi selama 9 jam sehari. Hitung bilangan kamera K dan kamera L yang boleh dihasilkan dalam sehari. Okey, nak guna XY boleh, nak guna KL pun boleh. Okey, katalah kita guna K dengan L. Okey, pemasangan ialah untuk satu kamera 10 minit. Kamera L 10 minit juga. Pembungkusan kamera K 5 minit, kamera S 9 minit. Okey, bahagian operasi pemasangan beroperasi selama 12 jam sehari. Ini minit, ini jam. Ini minit, ini jam. Jadi mula awak kena tukar dulu jam ini kepada minit. 12 jam sama dengan berapa minit? Berapa? 12 kali 60. Dapat berapa? 720. 720. Jadi bahagian pemasangan kita perlukan 720 minit. Kalau 9 jam, berapa minit? 540. 540 minit. Cikgu, Ya? saya tak faham kenapa kalau tak tukar tak boleh ke? Tak boleh sebab unit tak sama. Kalau kita nak selesaikan apa-apa masalah, kita kena unit ni mesti sama. Kalau ini minit, yang ini pun kita tukar kepada minit. Okay, kalau dia jam baru kita guna jam. Okay, kalau unit tak sama tak boleh selesaikan. Okey, jadi pemasangan untuk kamera K dengan L, pemasangan maksudnya 10K tambah 10L. Kita akan guna pemasangan 720. Okey, kalau pembungkusan pula 5K campur 9L sama dengan 540. Okay, sebab jumlah pemasangan untuk dua-dua ni adalah 720, jumlah pemasangan untuk dua-dua ni adalah 540. Okey, jadi ini kita boleh kecilkan, kita boleh potong kosong ni. Dia akan jadi K campur L sama dengan 72. Yang ni nak kecilkan pun boleh. Kita nak kecil pun tak apa. Okay, tak ada masalah, jawapan dia tetap sama. Okey, so bentukkan matriks akan dapat 5 1 9 1 K dengan L sama dengan 54072. Jadi nak cari KL, yang ini kena songsangkan. Kena songsang nanti 1/A ditolak BC.
A darab D 5 tolak dengan BC 9. Okey, terbalikkan dia 1, 5, negatif 1, negatif 9. Darabkan dengan 540, 72. So 1/5 tolak 9 akan jadi 1/-4. Okey, darabkan 2 ni. So 540 tolak 72 darab 9 berapa? Tujuh dua darab 9 sama dengan 648. 648. Okey, 648. Negatif 1 darab 540. So negatif 540 tambah 5 darab 72. Berapa? 5 darab 360. 360. Okey, selesaikan dalam kurungan tu. 540 tolak 648. Negatif 108. Negatif 108. Yang bawah? Negatif berapa? Negatif 180. 180. Okey, so darabkan 108 bahagi 4 jadi berapa? Negatif-negatif akan jadi positif. So 1/4 darab 108 akan jadi 27. 27. Yang bawah negatif-negatif akan jadi positif. 180 bahagi 4 akan jadi Sekejap. 1/4 darab 180. 45. 45. Okey, jadi bilangan kamera K adalah 27, manakala bilangan kamera L adalah 45. So itu jawapan kita. Okey, yang penting dapat yang pertama ini, yang lain tak ada masalah. Okey. Okey, saya hanya tunjuk 3 soalan kot daripada latih kendiri 2.2H. Kita ada 5 soalan. So soalan pertama. Macam mana kita nak bentuk persamaan linear ni? Satu, kaji selidik telah dijalankan mengenai jualan 2 jenis karipap berinti sardin dan berinti kentang. Okey, 1 sardin, 1 kentang. Okey, katalah X ialah sardin, Y ialah kentang. Okey, kita catat senang sikit takut kita lupa. Okey, dalam 1 jam pertama, 24 biji karipap berinti sardin dan 18 biji karipap berinti kentang telah dijual dan jumlahnya ialah RM28.80. Ini maklumat yang pertama kita ada. Kita boleh bentuk satu persamaan linear kat sini. Okey, dalam 1 jam seterusnya, 30 biji karipap berinti sardin dan 14 biji karipap berinti kentang telah dijual dan jumlahnya ialah RM29.20. So satu lagi persamaan linear kita boleh bentuk daripada sini. Hitung harga 1 biji karipap berinti sardin dan 1 biji karipap berinti kentang dengan menggunakan kaedah matriks. Okey, daripada yang atas ni, macam mana kita nak bentuk persamaan linear dia? Siapa boleh bagi tahu? Apa persamaan linear yang pertama kita boleh bentuk daripada yang ini? 24 biji karipap sardin, 18 biji karipap kentang, jumlah jualannya RM28.80. Siapa nak cuba? Macam mana nak bentuk persamaan linear? 24 tambah 8. Tambah 18. 24? Tambah 18. 24 tambah 18 saja tak boleh. X, Y, 24 X, X tambah 18Y, 18Y sama dengan RM28.80. RM28.80.
Okey, ini yang pertama. Yang kedua daripada ini 30 biji karipap sardin, 14 biji karipap kentang. Jumlah dia RM29.20. Jadi kita boleh bentuk apa? Yang kedua. 30Y. Tapi aku ni tak boleh harus. 30X. X dan sardin X, ingat. X Tambah tambah 14Y. Mantap Abu. 14Y sama dengan RM29.20. okey, RM29.20. Okey, dah dapat ini kita boleh bentuk matriks 24, 18, 30, 14 darabkan dengan XY sama dengan 2880, 2920. Okey. Nak cari XY, jadi yang ini kena songsangkan. Akan jadi 1 per, okey, 24 kali 14. Berapa? Berapa 24 kali 14? Berapa dapat? 432. 24 kali 14. 336. Adik mati kat adik dia. 336. Okey, tolakkan dengan BC 18 kali 30 berapa? 540. 540. Okey. Kemudian kita terbalikkan 14 dengan 24. 30 letak negatif, 18 pun letak negatif. Darabkan dengan yang belakang ni dengan RM29.20. Okey, 336 tolak 540 sama dengan berapa? 36 tolak 540. Negatif 204. So, negatif 1 per 204. Kita darabkan dulu yang ini. 14 kali 28, 80. Awak akan dapat 403.2. Tolakkan dengan 18 darab 29, 20 sen. Okey, awak akan dapat 525.6. Yang bawah pula negatif 30 darab RM28.80. Awak akan dapat negatif 864 tambahkan dengan 24 darab RM29.20. Okey, 708.8. Okey, awak akan dapat 1204. Ini tolak jadi berapa eh? Negatif 122.4. Negatif 122.4. 122.4. Negatif 122.4. Yang bawah? Negatif 163.2. 163.2. Okey, darabkan dengan nombor sebelah. Akan jadi berapa? Okey, negatif-negatif akan jadi positif. So, 122.4 bahagi 204, awak akan dapat 0.6 ataupun 6/10 ataupun 3/5. So, sebab kita nak dalam duit harga, so kita biarkan dalam perpuluhan lah. So, yang bawah lagi, berapa?
Apa dapat yang bawah? Negatif, positif. 163.2 bahagi 204 akan dapat berapa? Dah kira ke? 0.8. 0.8. Jadi dah tahulah harga karipap sardin ialah 60 sen. Okey, 0.6 ni ringgit 60 sen. Dan Y karipap sardin kentang harga dia 80 sen. Ataupun boleh tulis macam ni lah, RM 0.60 ataupun RM 0.80. Okey, sebab harga sebiji karipap. Okey, ni nombor 1. Nombor 2, nombor 3 awak buat. Okey, 2, 3 awak buat So 4 saya tunjukkan macam mana nak buat sebab soalan dia sederhana je, tak susah, sederhana. 2, 3 senang. Okey, sebuah bangunan ini beberapa tempat parking untuk kereta dan motosikal. Pada satu hari terdapat sejumlah 66 buah kenderaan parking di sana. Okey, ini yang pertama. Dan jumlah bilangan roda. Jumlah bilangan roda ini yang kedua. Belum yang kedua. So, jadi yang pertama katalah X untuk kereta dan Y untuk motor. Okey, jadi kereta dan motor ada 66. So X tambah Y sama dengan 66. Jumlah bilangan roda ialah 190. Hitung bilangan kereta dan bilangan motosikal yang pakai pada hari itu dengan menggunakan kaedah matriks. Andaikan semua motosikal beroda 2. Okey, kalau roda kereta, kita tahu kereta ada 4 tayar. So 4X campur dengan motor ada 2 tayar, 2Y sama dengan 190. Okey, dah dapat ini, bolehlah kita bentuk matriks. Okey, awak akan dapat salah. Kena songsangkan dia dulu. Okey, songsangkan dia akan jadi 2 tolak 4. 2, 1, negatif 4, negatif 1. Darabkan dengan okey, awak akan dapat negatif 1/2. 66 kali 2. 132. Tolakkan dengan 190. Negatif 4 darab 66. Negatif 264 tambah 190. So, awak akan dapat okey, negatif 58. Yang lain ni saya rasa boleh buat ni. Okey, janji dapat yang pertama, yang lain tu kira je. Okey, 264. Negatif 74. So, akan dapat kereta ada 29, motor ada 37. Okey, so X sama dengan 29, Y sama dengan 37. Okey. Yang pertama ini sahaja yang penting, yang bawah ni follow sahaja. Okey, dan last sekali nombor 5. Okey, amanah saham P, amanah saham Q, Encik Jeffrey, Encik Tan. Selepas tahun Encik Jeffrey memperoleh dividen sebanyak 350
Okay, Encik Tan dividen sebanyak 440. Hitung kadar dividen yang diberikan oleh Amanah Sampi dan MQ dengan guna kaedah matriks. Okay, nak tahu dividen macam mana nak kira dividen, tahu tak? Ini tak boleh guna XY biasa kena tahu dividen dia berapa. Okay, dividen dia dalam bentuk peratus. So katalah X. Encik Jeffrey X, Encik Tan Y. Okay, katalah dividen untuk Amanah Sampi ialah X per 100 darab dengan 5,000. So awak akan dapat 50X. Okay, untuk dividen Amanah Sampi. Kalau yang ni pula, awak akan dapat 30 lah. Sebab darab dengan 3,000, awak akan dapat 30Y. Okay, yang ini awak akan dapat 60X. Yang ni awak akan dapat 40Y. Faham tak? Faham ke tidak? Tak faham. Nak cari dividen kan ada peratus dia. Berapa peratus kita nak cari X ni. Kita kena tunjukkan ini. X per 100 darab dengan 5,000. Kalau untuk inilah. Kalau ini Y per 100 darab dengan 3,000. Betul ke saya salah? Betul lah. Okay, jadi awak akan dapat dia punya dividen untuk Jeffrey 350. Dividen untuk Encik Tan kalau ingat form 3 awak dah belajar apa ni? Apa tajuk form 3 tu yang pengguna tu? Dia cari interest semua tu. Kalau ingatlah. Okay, peratus dia kan, peratus berapa persen. Kalau dividen berapa persen darabkan dengan jumlah simpanan. Itu sama juga ini. Jumlah dividen untuk ni ialah X per 100. Darab dengan jumlah dia berapa. Dapat dah ini. Okay, ini awak akan dapat 440. Okay, besar sangat kita kecilkan lah. Kosong ni boleh potong. Kosong ini boleh potong. Okay, kalau tak nak kecil lagi dah cukup lah sampai sini. Awak akan dapat 5, 3, 6, 4, XY, 3540. Songsangkan dia. Cikgu. Ya. Kalau saya bubuh RM dalam kotak matriks ni, jadinya jawapannya salah kan? Tak salah, cuma jangan kira je. Oh, alright. Okay, kalau tak payah letaklah unit nombor je. Oh, okey cikgu. Okay, so ini awak akan dapat 1/2. 4 kali 35. Okay, 140 tolak 120. Negatif 210 tambah 200. So awak akan dapat 40 tolak 20, so 20. Yang ini awak akan dapat negatif. Kenapa salah? Macam lain je. Sepatutnya positif. Kenapa jawapan negatif? Mana saya silap? Enam kali 35, 210. 5 kali 40, 200. Ini kan dapat negatif 10. Salah ni.
Di manakah kesilapan saya? Siapa tahu kat mana saya silap? Lima, tiga, enam, 40. Saya dah tahu silap dia kat mana. Siapa tahu saya silap kat mana? Tak tahu. Okay, saya silap kat sini. Sini sepatutnya 44 bukan 40. Okay, so jadi yang belakang ini pun dah silap. So sini salah lah. Okay, sini sepatutnya 44. Okay, sini pun 44. Jadi 4 darab 35 tadi berapa? Okay, 140 tolak 132. Ini 200, negatif 210 tambah 220. So jawapan sini pun dah lain. Satu 40 tolak 132 akan jadi 8. 210 tambah 220, sini akan jadi 10. So sini akan jadi 4, sini akan jadi 5. Okey, oleh sebab itu dividen untuk amanah saham P adalah 4%. Dividen untuk amanah saham Q adalah 5%. Okey, selesai. Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada. Okey, kalau tak ada, okey, sampai sini kelas. Jadi kerja awak latihkan diri 2.2G. Tadi nombor apa tadi? Latihkan diri 2.2G. Okey, buat nombor 1 DFH. Kemudian nombor 3 BDFH. Okey, lepas tu latihkan diri 2.2H. Awak buat nombor 2 dan nombor 3 sahaja. Okey, nombor 2 dan nombor 3. Pastikan awak dapat bentuk persamaan linear serentak baru dapat selesaikan. Okey, boleh? Saya tengok attendance sekejap. Dah semakin kurang. Okey, semua guna nama sebenar. Tak ada yang guna nama lain. Kita tengok dalam ini. Ada yang dah keluar awal. Okey, semua guna nama sebenar. Okey, ada soalan? Tak ada soalan, kita boleh usul.